صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا أول أولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ذللناها فمنها ركوب ومنها يأكلون منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يا ذا الجلال وإكرام لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الله أما بعد. Baik, so berapa dah kelas rat? Student berapa orang ni tak masuk? Berapa orang dah? 24 ni. Ada 5 orang ni setakat ni tak dapat pula PM tepi yang dia tak dapat datang kan. Ada kena suntikan ke apalah. Ada tak? Nampak gayanya okey je, tak ada pun yang PM tepi pun. Kan? Last right? Ada yang tak datang tak dengar? Kut sikit. Budak-budak tak datang dah? Tak dengar. Sekejap, sekejap. Budak-budak dah jam tidur. Tidur dah. Ke tak bangkit lagi. Ayah had biasa lah kan. Okey, tak apa lah. Saya nak tunggu, memang saya tak tunggulah. Sebab saya kena habiskan chapter hari ni juga. So by right chapter 9 ni besar lah. So kita skip yang mana boleh. Saya harap semua dah buka slide. Dan dah baca lah. Dah baca e-book, dah baca slide, dah tengok YouTube. Banyak tu saya share kat Google Classroom tu. So by right you dah baca so tak perlu lah saya go detail sebab benda ni very dry. Chapter ni 9 ni dia dry lah, tak adalah chapter yang dominan untuk final test dia, tak adalah. Dia just bahagian A dengan bahagian B lah. C dia tak masuk lah. So kita bukan nak kata tak concentrate, tapi kita pukul rata lah. Maksudnya tak apa-apa nak kita emphasize sebab kita nak emphasize final test ni 2 je, iaitu chapter 8 error detection. Tutorial dia kita buat hari Khamis lah pukul 10 tu. Dan our last tutorial will be on Thursday lah at 10 o'clock. Dan today is the last final chapter syllabus kita conclude hari ni lah. So kita wrap up everything hari ni for theoretical fundamentals datacom, dan kita akhiri dengan tutorial chapter 8 hari Khamis. Okey, dan ada beberapa pengumuman lah yang saya akan buat hari Khamis tu, kena datang lah sebab pengumuman itu akan melibatkan projek dan juga final report final report submitting submitting final report tu, final submitting report. Dia bukan final report, dia final submitting report sebab report submitting kita kena buat kan. So lebih kurang macam tu lah. Okay, so basically saya tanya soalan tak jawab tadi. Mana yang lain? Mana P ni? Internet problem ke? Memang tak bangkit-bangkit daripada kubur ke? Tak masuk lagi ke? Internet macam-macam ke? Wallahualam lah. So kelas rap take note je lah sebab saya attendance ni saya ambil sampai minggu depan tau. Yang mana yang attendance saya tak bagus, dia tak terlepas lah. Saya always deduct marks from the class participation and attendance ada markah. Jangan ingat daripada minggu pertama 14 ni tak apa kot. 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
18 19 20 21 22 24 25 Audio on tu. Saya tengah kira. Tak payahlah kau tengah kira on audio. Dah macam budak tadika lah dah. Cikgu ada 30 ekor lembu cikgu dalam kelas cikgu. Okey lah cikgu. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu main bola hari-hari. Budak tu pun dah ikut dah. Cikgu, pagi cikgu, hari-hari cikgu main bola. Cikgu main bola hari-hari. Kita pun main bola. Huri, dia main bola. Itu budak-budak dulu masa zaman-zaman kecil. Sekarang hang tak payah dah kira kuat-kuat macam tu. Kira senyap-senyap dah lah. Dah okey, berapa? 27 kan? Apalah ada 2 orang lagi tu. Biarlah. Dia tak bangkit tu, harap-harap dia bangkit lah. Daripada mahsyar nanti. Mudah-mudahan. Okey. Iqmal juga. Dah ada. Ada seorang ni nama dia Umar Faizin tak ada macam. Faizin. Itu jenis memang bahaya tu. Dia punya attendance tu memang ngam-ngam dia tu. Saya lagi memang jari kena block yang marah lah. Dia nama-nama yang sebut tu saya dah tunggu je ni. Jangan cakap hampak mai kat dia. Main weh guys, lagi markah teruk ni kan. Markah dia ada 2 yang akan efek ni attendance. Satu projek. Diorang tak tahu apa saya buat ni kan bakal orang. Projek dengan attendance class participation ni ada markah. Diorang tak tahu. Dia punya manipulasi markah ni saya pegang. Saya je yang tahu. Student tak tahu. Dia ingat macam sempoi lah. Attendance sempoi kot. Tak ada markah kot. Kelas participation pun tak ada kot. Dalam kelas aku senyap lah. Aku terberak cirit kat belakang sejam pun lecturer ni pun tak tahu. Silap bang. Semua tu ada dalam saya punya buku catatan saya. Termasuk discussion dalam lab ataupun discussion tutorial tu. Semua saya ada record. So kalau budak cakap Allah menyesal aku tak pergi, tak buat elok-elok awal, tak payah menyesal dah bang. Dah habis dah. Last dah minggu akhir kau nak menyesal. Kenapa? Air mata darah pun tak boleh patah kembali dah. Takkan kembali. Faham? Sebab tu bila kita buat, kita kena ingat apa yang aku buat ni. Betul ke? Okey lah internet problem lah. Saya terima lah. Kalau you keep on saying internet problem, boleh lah lepas lah bang. Boleh lah. Saya terima lah. Tapi takkanlah itu usaha kau yang kau sampai situ dia usaha kau. Dah 3 semester kau asyik sembang internet problems. Escape dia cantik dia dapat lari daripada orang tanya. Apa masalah kau ni? Saya internet problems. Memang kita orang tak boleh buat apa lah. Betul tak? Tak boleh penalize dia sebab internet problem. Tapi secara akal ada bang. Akal ada tak? Ni bukan nak kutuk ni. Mari kita sembang sama-sama. Akal ada bang. 3 semester hang duk pergi main cerita sama je. Apa dia? Internet problem. Takkanlah 3 semester kau duduk diam pongkok macam tu kan. Diam pongkok, diam. Dia tak apalah. Biarlah macam ni kot. Sampai 4 semester aku dah berjanggut. Dah jadi gua dah bilik aku ni pun. Aku internet problem. Takkan macam tu bang. Betul? Takkan macam tu. Kena usahalah cara ikhtiar. Tanya macam mana line, macam mana pula. Beli wifi router ke apa. Kalau ada duit sikit ke apa entah. Kan? Saya tak nampak dah dekat situ isu nak melarikan diri sebab internet problem saya tak nampak. Minta maaf nampak macam kejam kan statement ni. Lecturer ni macam tak nampak aku tengah kibar bendera putih ni. Tu cerita lain. Bendera putih biarlah dia perkibar ke macam mana minta bantuan semua tu adalah sama-sama kita membantu jariah di musim pandemik. Alhamdulillah. Saya nak bantu internet problem ni macam mana? Nak belikan router seketul, Wi-Fi 6 tu, yang kelajuan dia 3 tera tu untuk budak-budak problem ni. Takkanlah kot. Betul tak?
logically I can think of something. Uish, 3 semester aku duk bagi benda yang sama lah, excuse ni. Terbaik aku ni. Orang menyampah tengok kau dah. Orang dah tahu, budak ni internet problem. Orang dah tahu sampai tahap tu kau dah menjadi malu kan. Malu aku ni duk cerita benda sama weh, aku tak ada usaha. Usaha lah bang. Kalau benda ni jadi dalam semester yang keempat macam mana? Praktikal kan? Takut nanti dia online tau. Macam mana kau nak buat tu? Dah main lagi internet problem dengan company tu. Menyampah dia tengok kau. Kena start dari sekarang lah. Asyik internet problem. Usahalah bang. Usahalah. Up kan. Sebab internet ni penting untuk kita belajar ODL. Budak-budak sekolah PDPR. Tu beza kita sama-sama berjuang lah ni. Line teruk apa benda semua kan. Boleh siapa-siapa yang ada internet problem, Allahu Akbar, saya terima lah. Nak buat macam mana, betul tak? Siapa-siapa yang meniru, saya terima juga. Sebab kalau kau meniru, kau menipu, kau telah menjatuhkan martabat engkau sendiri dalam dunia akademik ni. Itu saja. Faham? Itu saja. Saya memang tak boleh buat apa. Saya tak boleh tangkap pun. Kalau saya ada bukti pun, saya malas nak buat benda tu sebab pelajar mahasiswa ni level dia dah bukan macam level orang biasa. Dia dah level tinggi. Dia takkan buat benda-benda macam tu sebab itu akan menjatuhkan martabat mahasiswa dia. Faham tak? Academic value dia tu dah nilai tak ada bang. Sama hang macam orang kilang. Oi, orang kilang ni hina sangat ke? Tak, jangan kita cakap tu. Orang kilang tu tak belajar macam kita tinggi lah. Hang sama dengan dia lah. Faham? So mesti ada beza, jaga value tu. Nilai estetika sebagai pelajar IPT tu kena jaga. Faham? Nilai tu tinggi bang. Masyarakat nampak tinggi betul. Dia ni belajar. Oi, Menara Gading tang mana pun tak tahu. Letakkan nilai tu. Sila letakkan. Jangan kau hancurkan nilai kepercayaan orang terhadap engkau. Aduh, masuk bang akhirnya. Kau mana pergi bang? Aduh, minggu ke-13 bang. Saya tanya lagi soalan sama. Faizin, apa internet problem lagi? Ya sir. Tepatnya saya hujan. Yelah Faizin, yelah. Boleh. Saya terima. Nak buat macam mana kan? Sekarang saya kata kejam pula, marah pada bicara pula. Layan kan abang? Layan. Memang betul lah nak buat macam mana. Hujan semua tu kan. Ujian bagi kita sabar Sesungguhnya orang yang bersabar ada berita gembira. Allah dah sebut dalam Al-Quran. Orang yang sabar apabila diuji musibah ujian akan ada berita gembira sekiranya ia bersabar. Musibah sabar. Nikmat syukur, itu ciri-ciri yang Allah nak orang beriman. Maka kita cubalah we try our best to fit in the clause of Al-Quran. Semua ayat-ayat Al-Quran ni dia ada. Nampak? Orang tengah marah semua kan? Stres semua. Sabar bang, saya dah cakap dah. Senang cakap sabar. Memanglah sebab itulah pahala tinggi untuk orang bersabar. Ramai tak boleh sabar masa-masa sekarang, betul? Allah dah cakap, ganjaran itu berita gembira kepada mereka yang ditimpa musibah ujian yang Allah turunkan untuk melihat sejauh mana mereka boleh bersabar. Kalau nak bersabar, dapatlah berita gembira tu. Di hujung nantilah, kita tak nampak lah sekarang. Nikmat, Alhamdulillah, syukuri Allah, terima kasih bagi Allah. Aku dah pernah bernafas, aku boleh makan lagi, rezeki cukup, Alhamdulillah, sihat tubuh badan. Kita doakan sama-sama, boleh? Kita ni dilindungi, dipermudahkan urusan. Sahabat-sahabat kita ramai yang dah tak boleh dah ni, ramai yang bendera putih. So saya harap you ada konsep syukur lah, boleh? Nikmat sebenarnya korang dapat hadir ni. Pasal tak? Orang lain dah tak boleh masuk jimit dah. Line tak ada dah. Ayah tak kerja dah. Semua dah tak boleh masuk dah. Tak makan pun tak cukup dah.
Korang Alhamdulillah segar bugar, internet laju, betul. Equipment ada, laptop power semua Alhamdulillah, bersyukur bang. Bila Allah bagi, Ustaz Badisha kata siapa yang tak Alhamdulillah keadaan sekarang, sujud syukur. Allah bagi nikmat tu. So kita bersyukur. Tandanya kita buat betul-betul lah. Faham tak? Baik, so today I want to conclude the syllabus. I expect you have read the slides, the YouTubes and also the e-book. So saya concludekan very fast lah. Jangan banyak songgel lah. Yang ini. Sebab ni saya anggap dah baca. So kalau kau nak baca dengan saya sama-sama sekarang, lebih baik tak payah buat Jimit tu lah. Kita buat kelas mengaji Al-Quran lebih banyak faedahnya. Nak baca dengan saya tak lah. Dah kena baca, nak fahamkan saja apa yang saya sampaikan chapter 9, the last chapter for semester ini, iaitu di bawah tajuk Local Area Network Ethernet bukan internet, Ether. Okay, lihat sama-sama. Baik Okay, the first one yang saya nak share, saya tutup saya punya video lah. Tak ada apa nak tunjuk apa pun So kita tengok kat sini. This is our, semua nampak Nampak clear tak? Nampak so. Okay. The last chapter is on local network. So local so LAN lah. LAN ni pecah kepada 3. Yang main dia 2 lah. Wired, this is wired lah. Maksud wired dengan cabling, standard Ethernet. Nampak? Ethernet ni wired. Standard wired. So dia ada wireless IEEE. Tu standard dia. Wireless Ethernet, kita nak set up local area network secara wireless lah, macam kat UiTM kan. Kat college semua tu, speakers corner. Dia ada wired. Yang dalam office semua tu mungkin dia pun pakai wired lah. So dan yang terakhir adalah connecting saja. Kita nak belajar how to connect between devices, itu tak ada isu lah. Alright, so saya akan go one by one So kita nak tahu addressing bla bla bla. So skip lah, mana yang boleh kita skip je lah. Okay, we start with wired first. Okay, wired ni to those yang nak belajar local network, nak set up lah. So dia kena tahu standard sikit. Standard untuk protokol lah, untuk Ethernet. Ethernet ni lebih kepada local network. So local biasanya kalau kita tengok nak set up dia ada 2 jenis cara nak set up. Satu wired, we can set up as wired connection. And also we can set up as wireless. So IEEE lah. So both of this protocol can be used to set up LAN. LAN tahu local network. So in a orang kata apa dalam keadaan radius yang terhad. Okay, so for IEEE LAN, yang ini berat sikit lah bagi student sebab kalau chapter 2 pun korang dah merangkak dah. Rasanya kalau saya terang benda ni korang memang termuntah-muntah berguling lah kot korang tengok je lah hafal, nak kata hafal tu entahlah, sebab chapter 2 pun korang tak boleh kuasai, benda ni lagi susah lah Okay, Ethernet LAN biasanya 1970 telah dibuat oleh Metcalfe dengan David Box Mereka ni dah buat generasi standard Ethernet LAN lah So daripada kelajuan yang slow dulu kan, 10 Mbps, zaman-zaman apa tu, modem semua kan, tu sekarang dah laju sikit, fast Ethernet punya teknologi generation yang kedua. And the third one is on the 1 gig punya speed LAN speed dengan 10 gig, sekarang ni 10 gig So the generation is from the lowest speed 10 up to the 100 and up to 1 gig, now is 10 gig punya kelajuan Ethernet punya evolution. So the standard Ethernet yang awal dulu dia evolve pada 10 Mbps dan kemudian generasi kedua is 100 Mbps, now is 1 gig 1 gig punya Ethernet LAN kita laju jugalah. UiTM dah bergerak ke sini. Sebelum ni lama jugalah kat sini, dalam berbelas tahun juga kot dah migrate kepada 1 gig. Dan 10 gig ni tengah mahal lah So kita nak set up payah sikit, banyak fiber optic sikit sini lah. Okay.
So kita dah faham. Okay, standard ni dulu awalnya dia 10 Mbps je. Biasanya untuk cover dalam apa? Dia punya bit padding kan, ataupun ethernet frame yang kita belajar ni, ni dia punya kandungan frame yang ada dalam, yang bergerak dalam LAN internet lah, ethernet local area network. So frame ni lah yang akan dipakai untuk layer 1, layer 2, layer 3 routing dan sebagainya. Ya, perasan tak yang kita belajar ni error apa? Error detection. Error detection. Chapter sebelum ni, ya Allah, jam mana nak pakai nak detect frame ni ada error tak? Ni lah yang kita dah belajar tu, checksum lah kan, CRC bit padding lah, apa benda semua dia ada kat sini lah, dia detect lah nanti frame ni ada masalah tak. So this one is header. Our header comprises of addresses, IP dengan source, dan dia nak hantar bagaimana lah. Dia ada add up, ada preamble dengan SFD je. Sebab dua benda komponen utama ni dia akan wrap up sekali dengan kata apa, encapsulate sekali dengan frame lah So tugas preamble ni adalah untuk memastikan the system that receive the frame akan alert dan standard limited dia akan pakai flag. Flag ni dia akan inform macam nombor giliran lah. Boleh. Macam bank kita nak bayar kan. So dia ada nombor giliran 101, counter 6 kita duduk pergi lah. So dia akan ikut SFD punya point dengan preamble punya flag So every frame got their own flag. So flag ni yang warna kuning ni akan represent the whole frame ni nak pergi mana lah. Nak pergi mana dan beratuk tang mana semua So the physical layer akan ikut layer 1 yang kita belajar lah. Okay, macam mana kita nak define our packet is mainly for unicast or multicast Okay, kita tengok secara dasarnya dia dalam hexa lah untuk addressing tu. So addressing ni penting dalam local area network sebab dia akan digunakan pakai untuk header, betul header akan pakai addressing lah. So these are the IP addressing yang kita pakai untuk send the frame So addressing yang kita pakai ni dia akan menggunakan NIC. NIC tu apa? Network interface card kita, faham tak? Dalam kita punya laptop, dalam kita punya komputer, server semua, dia ada satu network card, nama dia NIC card lah. Tag pulang lah. Dan dalam NIC card tu, it is configured ada satu address yang dia akan pegang, betul? Ni contohnya lah. Yang nama tu adalah MAC address ataupun physical address lah kan. So kalau you nak tahu you punya MAC address tu jenis unicast ke multicast ke. Unicast ni one to one macam database kan. Ni one to many, can send to broadcast. This one is one to one punya connection lah. So if you want to identify the addresses is either that is a unicast or multicast, kita tengok ni segmen yang ke berapa? Segmen yang paling kanan sekali. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. 8 bit compressor 1 byte lah. So tengok yang hujung sini. You punya apa tadi? You punya MAC address lah. Boleh tengok korang punya MAC address tu yang kau punya laptop. MAC address kita, physical address kita ni jenis unicast ke multicast ni sir? Okay, cara nak tengok macam mana? Tengok yang paling hujung paling hujung kan. Tengok segmen yang paling hujung sini. The last segment. So kalau tengok saya punya ni CND ipconfig/all. Okay. Ni saya punya physical. Betul. So I'm actually siapa mana? Saya punya kosong. Hello. Kalau saya pakai standard internet standard saya lah kalau saya pakai cabling atau wire kan. Kalau saya pakai virtual box saya yang kali saya tu saya pakai 08. Mac saya kan lain kan. So dia ikut virtual adapter lah. Yang ini ni wireless LAN saya pakai 8D 13 lah. So saya pakai apa tadi? 2 kan? 02 dalam hexa. Okay. Caranya adalah you nak identify it is the address for unicast or multicast adalah you convert ni kepada binary. So from hexa to binary, A ni dapat berapa?
1010 kan. Tu dia dah convert lah. So E ni convert jadi berapa tadi? Dia pakai 7 Buat bagi 7 lah. Dia bagi yang pertama ke yang last ni? Tak. Cek buku teks sekejap. Oh ni dia ambil yang ni. Sekejap. Dia define yang ni kan. Digit from the left. We need to look at the second hexadecimal from the left. It is even. Maksudnya slide ni salah ni. Kan? Tak saya ke saya yang salah. Saya yang salah je. Ni bukan kat sini je. Dia ambil. Betul. Ni. The first segment from the left. Bukan from the right. So yang ni salah tadi. Saya betulkan balik ajaran sesat je. So ambil tengok ni. So saya punya tadi berapa? Salah kan? Salah. Ni mana dia? 9C. Betul. 9C. 9C tu apa dalam binary? C. 13 kan? D, E, F. Macam 12 A, 12 B, 12. Binary berapa? 1100. Satu ya ke ni 210 9C. 1 8 21 dengan 20 je. 1100. 1100. Itulah dia nampak lain macam ni. Ni 203, 202, 4. 8 kali 3, 8 tambah 4, 12. Betul. So 110, 00. So kalau 0 apa? 0 apa? 0 apa? Unicast. Ini lah, one to one lah. Saya punya one to one. Saya punya address ni one to one tu. So kalau saya pakai dia boleh one to one direct ke device yang lain lah. So dia bukan router lah. Ataupun switch ataupun broadcast domain, broadcast address. Okey, kalau kita tengok 7 pula, yang A ni, cerita dia apa? A1010 kan. So 0 dia stay unicast. Uni lah. 7 ganjil. 7 berapa? Tengok lah kat bawah. 0, 1, 1, 1 kan. So dia multicast. Yang ni multicast. Ni M, yang ni U, uni. Yang bawah sekali ni adalah broadcast. Broadcast ni dia perlu semua satu. F ni kan semua satu kan. Jadi 15 lah. So bila all at once, indication of the address is actually the broadcast. So dia broadcast ni maksudnya dia pakai semua lah. Dia kira macam last address lah dalam sesuatu subnet tu, ataupun dia sebagai switch ataupun router lah yang berhak pegang. Okay, so implementation standard ni saya boleh pakai apa? Bus topology, setup satu backbone, tarik and then type semua lah, semua dapat LAN ataupun saya buat star. Star ni saya beli satu hub, semua connected directly cabling to the hub. Ini pun boleh dapat star menggunakan hub sebagai central. Yang ini bus ada satu coax cable yang dekat tengah ni sebagai backbone itu dia punya setup, cara nak setup standard ethernet lah 10 Mbps. Okay, so yang ni saya tak sentuh lah ni tak ada isu lah, degree punya lagu ni. Okay, so define several implementation. Implementation ni adalah cara saya gunakan standard implementation dekat mana-mana company ataupun tu. Okay, contohnya saya nak pakai 10 Mbps kan. So saya boleh pakai kabel yang thick coax kabel tadi lah, yang bus tadi, ataupun saya pakai 2 UTP kepada star saya punya hub, ataupun saya pakai 2 fiber. So actually dia tak boleh tarik panjang backbone tadi kan. Backbone yang ni dia tak boleh tarik jauh tau. So kalau 2 bangunan you kena boleh tarik 500 meter. Kalau lebih daripada tu signal drop. You punya LAN hancur. So you boleh tarik antara bangunan tu tak jauh, radius antara 500 meter saja. Kalau pakai thin coax cable ni, so for the backbone dia, backbone bus lah, dia boleh tarik sampai 185 sebab ni dia lagilah manja, so dia kena dekat je.
Macam kolej sebelah lah. So kalau lu tarik jauh je, memang tak dapat internet lah. So network yang sebelah sana tak dapat lah. Okay, untuk 2 UTP kita balik lagi lah. Kita tarik 1 meter saja. Dan ni 2000 ni sebab dia fiber. So fiber ni lebih immune daripada yang kita belajar sebelum ni kan. Dia immune kepada cross apa tu? Impulse ataupun sebagainya kan. So yang ni dia punya kelajuan. So this how kita buat lah LAN tadi. So, kita tarik satu kabel coax tadi, tin coax tadi 50 meter, 500 meter ni biasanya apa dia? Stick coax, stick. This is stick. So 10 base 5. 10 base 5 ni senang je kita nak tahu. Apa dah? 10 adalah standard Ethernet. 5 adalah 500 meter, betul tak? Dia tak boleh lebih 500 meter ni maksudnya tin lah. Tin ke tick? Tick. Dia tick. Ni nama lain dia tick. Dia akan pakai tick coax. Kat mana tu tick? Ni. So you tap lah transceiver antara transceiver akan digunakan untuk tap between all the points kepada backbone lah. Dan boleh tarik backbone ni tak boleh jauh lebih daripada 500 meter. So this one is 10 base 5 tick Ethernet. Okay, saya pergi pada 10 base 2. 10 base 2 ni apa pula? Kita pakai coax juga, tak ada masalah. Kita tarik fiber ni kan. Tapi jauh je coax ni tin dia 185 je. So depa ni dekat lah dalam LAN tadi dan dia pakai tin coax 185 still bus. Bus topology. So nak buat ni saya ada bus lah. Kelajuan ni semua ni 10 Mbps 10 lah. Okay. Yang ini pula saya beli lain macam sikit. Saya pakai Star ni saya pakai 2 twisted pair antara each of the yang nak connect ni. So all the connected kepada central Star hub then depa ni boleh dapat LAN lah. So semua ni akan dapat LAN So kelajuan dia 10 Mbps ke. So yang ni Star menggunakan 2 UTP cable to the central. Yang ini Star juga. Dia pakai apa? Fiber. So kabel yang connect kepada central tu, dia nak tap tu kan, kepada transceiver tu dia pakai fiber. So ni memang nak kata laju dia still Mbps juga, tapi dia pakai 2 pairs of fiber optic tapi dia lebih jauh. We can bring lagi jauh lah, ini dalam 2000 meter kan. So dia 10. Okay. Kebanyakan daripada standard ni orang tak pakai dah sebab bandwidth dia very slow speed dia sikit sangat dan so kita tak berapa nak advise kita pakai lah dulu pakai lah. So without bridging kita pakai full backbone tanpa ada ni yang tadi kalau ada bridge saja kat tengah untuk menyambungkan LAN 1 dengan LAN 2 ni, so they consider as we got to have one bridge lah. Bridge ni can be switch whatever lah kita boleh set up. Ni saya tak sentuh, collision domain saya tak sentuh Okay, for switch Ethernet we have to buy one switch for Star juga to connect all the domains So ni domain-domain ni mungkin VLAN lah So VLAN ni kita connect pada switch akan control secara main central lah. Central untuk kawal semua VLAN kita kan. So kalau VLAN kita ada 10 sampai 30, so dia akan kawal the connection on all the VLAN tu menjadi satu local area network lah yang standard Okay. Ni saya tak sentuh lah. Okay, bahagian kedua laju sikit lah. Ni 100 Mbps pula. Okay, 100 Mbps dia nama dia fast. Tadi standard. Now fast Ethernet dia tahun 1990. Dia transmission rate dia lebih tinggi 100 dan biasanya designer needed to make it compatible. Maksudnya dia akan menyebabkan protokol ni dipakai oleh kebanyakannya physical layer akan support lah. Tak ada masalah So dia nama dia 100. Perasan tak? Tadi 10 kan. So bila 100 ni fast lah. Perasan tak saya set up dekat switch. Semua saya pakai. Nampak? Saya pakai command ni. Nampak? Saya set up kat switch dengan router. Pasal saya pakai internet punya port pula. Port router, port switch kan. Saya pakai kan interface tu kan. Dia akan start FA. FA tu adalah fast internet lah. Maksudnya network yang saya set up tu, yang dalam projek ke dalam lab selama ni, VLAN saya tu saya pakai fast Ethernet punya standard implementation. So dia 100 base TX tu tengoklah sekejap lagi Okay, so apa yang berlaku adalah implementation dia. Kalau saya pakai LAN untuk
tarik kabel secara fast macam UiTM Johor tu, dia akan pakai STP shielded twisted pair, tapi tak boleh tarik jauh juga, 100 meter saja dan kelajuan dia 100 base. Fiber dia tarik 185. Kalau pakai kabel jenis fiber nak connect pada dia punya main transceiver, yang ni dia tarik 1 meter untuk UTP unshielded. Okay, so macam mana saya nak buat benda ni? Oh, dia skip terus. Okay, untuk yang ni dia sama macam implementation tadi, pasal tak? Sama je, dia tap tu kan. So jarak tu korang tengok lah 100 meter, tapi dia punya transceiver point tu dia akan pakai STP kabel lah. Yang ni dia pakai fiber. So ni mungkin 185 meter, yang ni 100 meter kan. Dia tak boleh tarik jauh. So depends on the transceiver tu, what type of cable yang kau pakai. Untuk pakai apa? Untuk yang backbone ni. Backbone ni kadang-kadang pakai fiber ni cantik kan. Dia boleh support 100 Mbps lah untuk the total of the LAN punya speed. Okay. Saya terus pergi kepada gigabit internet. Need for high level yang lebih tinggi dia 1000 lah. Jadi 100. So IEEE 802.3Z. Ini tak payah hafal lah. Ni kalau orang yang engineer dia tahu lah Gigabit ni dia kelajuan 1 gig lah. Maximum length dia, frame dia semua tu pakai max sub layer yang berbeza. But the physical layer still the same lah, via layer 1. So apa yang dia pakai adalah implementation dia lebih jauh. So kalau 1 gig BPS ni can carry more weight, bandwidth dan sebagainya, sebab dia nama dia 1000 base SS. S ni shielded short long copper twisted. Dia macam tu lah. Dia punya jenis-jenis cabling lah. So fiber 550 meter boleh tarik dia style apa tadi Dia style bus juga. Dia kan tarik longnya tu kan. Dia tengok apa banyak tab ni. Benda ni. So how long. Dan apa kabel yang kita pakai untuk backbone tadi So fiber, transceiver ada internal dengan external transceiver. STP dia pakai shielded twisted pair 25 meter ni. Dia tak boleh jauh sebab nanti affected by noise lah. Okay. So the last one is 10 gigabit internet. Just to remind you saja bahawa we are moving the 10 gig ni memang jauh lagi, sebab 1 gig pun kita tengah tengok kan the total Malaysian dia nak pakai 5G kan. 5G ni memang dia support 10 gig lah. Kalau yang ramai yang kata 5G tu kan, 5G ni memang 10 gig punya teknologi. The 4G memang 1 gig lah dia boleh support lah Tapi 4G ni boleh support 10 gig lah, kita tak tahu. How the telco kita, SKMM kita tengok macam mana dia pun nak buat macam mana implementation tu. Setakat ni dia pun nak pergi ke 10G terus tapi tak tahulah 4G kepada 5G ni dia support tak teknologi tadi. Alright, you sebagai datacom student kena tahu kalau nak set up 10G kena semua pakai fiber saya dah cakap kan fiber mahal kan. Mahal bang, costing dia merangkak bang. Costing merangkak. 1 meter nak kat 10,000. So kalau kau tarik berapa meter tadi? 800 nano bang. Ni kalau kau tarik 850 km nak kat 1 juta kau kena beli lah. So jangan berangan kosong lah tak. Apalah UiTM ni slow lah. Aku belajar datacom, buatlah belilah 10 gigabit infrastructure punya, laju lah college aku. Ini macam siput sedut slow. Kau jangan cakap macam tu. Bajet kita ada tak? Cakap kat bawah macam kau ni parliamentary kan, student semua. Oh, kita memberontak, kita mogok, UiTM apa? Jangan bang, jangan. Kita kena tengok kita punya bajet kita sikit dapat daripada kementerian. Biasa setiap tahun akan ada bajet tu. Dengan korang dah sapu semua bajet apa tadi? Sinar, tak berapa sinar, pemulihan perkasa lah, whatever. Kau ingat masuk dah ke kat UiTM? Kan? Membising, memberontak, marah MPP akan memperjuangkan hak rakyat, hak student, hak. Ada orang kata hak tu Apa hak kau? Setakat mana kau bayar pun, cukai mana pun, betul tak? Mak bapak aku bayar cukai kot. Habis kau punya mak bapak seorang je yang bayar ke dalam Malaysia ni? Semua orang bayar cukai, saya bayar cukai.
apa yang korang terima untuk infra UiTM, duit saya juga tu. Duit semua orang yang bayar cukai, sebab tu orang doa, betul tak? Ya, saya suka tu Jumaat, betul? Yang membayar zakat dan cukai, dia membantu ummah. Alhamdulillah, saya syukur. Maka doa banyak-banyak, ya Allah kepanjangkanlah umurku dalam kebaikan. Boleh? Jangan panjang umur ni, sihat dan badan sadar ni. Panjangkanlah umur aku ya Allah dalam kebaikan. Maksudnya kita boleh buat banyak kebaikan bila dah ada umur yang panjang, kesihatan yang bagus, boleh menyumbang pada ilmu ummah kan, ekonomi. Doa. Itu Ustaz pagi tadi saya tengok, tanyalah Ustaz dah TV3. Dr. Suki Osman, pensyarah kanan UPM. So dia bagi itu, saya sempat tengok lah Al-Ustaz. Al-Ustaz lah dah tanya Ustaz. So kita kongsi sama-sama. So jangan nak berontak sangat, betul. Siapa yang berontak kat kolej kata slow lah, internet jam lah, UiTM ni apa. Dah tahu kan sekarang apa masalah dia? Korang dah belajar Datacomm kan? Apa masalah dia? Senyap ni. Senyap tak? Dia kalau selagi dia tak ada ilmu tu, berkokok je kerja dia. Kukak, dia mengutuk. Kukak. Bila dia belajar baru dia senyap lah. Oh, ini masalah nak set up LAN rupanya. Ya bang, nak dapatkan kelajuan 100 Mbps ni, the infrastructure yang kau kena set up adalah like this. This is one example of setting up one LAN bang. Ni kau kena beli kabel yang fiber optic yang backbone ni bang. Kau college kau jauh tak? Jauh bang. Jangan cakap banyak. Aku duk pergi beli fiber. Kau ingat beli fiber je ke? Habis transmitter yang nak lock pergi kepada kau punya college tu, transmitter ni berapa banyak nak kena beli? Ni nak kena comprise, nak set up, nak tanam, nak konkrit, papu, sejuta bang. Bersyukurlah apa yang ada kat UiTM punya college tu. At least ada lah. Kalau tak, saya letak apa? Macam yang dulu kita main apa tu? Tin kan? Tin kita korek lubang tengah tin tu, kita taruh benang tak? Kau main benda tu. Kukak macam budak-budak kan? Syukurlah bang. Betul tak? Janganlah kita pandang tinggi sangat. UiTM ni tengah survive ni. Doa je lah dapat survive UiTM. Dapatlah korang grad. Itu dah syukur nikmat dah zaman pandemik ni, betul tak? Tak tutup semua IPTA ni. Jangan macam-macam sangat. Duduk dalam bising, duduk luar bising, kiri kanan bising, semua tak kualiti dengan orang. Adakah itu yang Allah nak kita jadi? Redha, betul tak? Redha je lah. Alhamdulillah. Saya tak cakap apa pun sir. Ada student cakap internet slow dan sebagainya. Saya faham. Bila saya belajar Datacomm, saya tahu apa kesusahan UiTM. UiTM boleh set up 1 gig ni, betul? Faham tak student? Boleh set up, tapi kau ada bajet tak nak beli? Yang sini cakap dengan saya. Kau boleh tarik tak fiber 550 meter ni? 1 meter saya cakap RM10,000 Kau tarik lah. Kau tarik dari college SR ke TS Tamisari Kau tarik lah mana? Perindu tak apa benda lah untuk perempuan. Okey. Kau tarik yang backbone tu. Dan kau set up. Transmitter kau tarik kan. Kau pakai star ke hub. Star bus semua kau tarik. Tapi kau kena ingat tu. Fiber ni semua. Mahal lah. Costing dia memang laju lah sir. Laju sir. Adik saya cakap tak laju ke? Memang 1 gig ni memang kita orang punya idaman tu tak? Tapi kau boleh tarik ke infra ni? Sejauh ni. Sebanyak ini kabel costing kau nak beli. Jawapannya belum tentu sebab kita depends on our company, betul? If we got the banyak sangat kita punya modal kita, our profit then we can set up lah. Macam UUM memang dia pakai ni. UUM memang 1 gig punya standard. Yes. Implementation semua level dia 1 gig. Itu UUM bang. UUM satu kampus. UiTM banyak kampus. Betul? Berlambat-lambat PFI lah. Itu pun hutang sewa
Tahu kan? Korang ni tak tahu sebenarnya. PFI, kampus yang hutang. Kena bayar sewa yang Pasir Gudang tu. Mana-mana yang PFI kampus ni masih lagi terikat dengan tempoh sewaan bangunan bang. Banyak benda UiTM nak kena fikir. Faham tak? Maka jadi student UiTM tu bersyukurlah sikit. Kan dia dah makin senyap kan? Saya nak rembat kat sini je. Bila teknikal ni, kau ingat semua macam aku nak. Kau set up sekarang kau beli. Saya akan lempar kat budak tu. Oh, kau nak laju ke mesin ni kau? Kau ada berapa ringgit? Saya bayar yuran mahal kot. RM600 tu. 800, RM1,200 kot. Mana UiTM bayar bawa saya punya duit ni? Tak bawa amanah ni. Tak bawa amanah pelajar semua. Tak bawa amanah komputer semua. Saya bayar kot. Oi, kau main hang duk cerita pasal tabung mai sini saya kekah budak ni. Sesungguhnya apa yang kau bayar tu, dia antara yang paling rendah dalam yuran pengajian IPTA lain. Pasal tak? Ni anak buah saya tau. 5,000 satu sem. Saya macam tak masuk akal kot. Dia ni architecture. Anak buah saya lah, anak kakak saya. Dia Lily nama dia. Dia UTM Case KL. UTM tu. Case pula dah. Apa benda pula ni? Dia macam hybrid. Swasta. 5,000 saya rasa macam ya Allah. Mana cari duit 500 macam nak muntah mengah. 5,000. Sir ni nak tunjukkan sir hebat ke? Saya bukan kata anak saya. Saya kata tu anak buah saya nak kakak saya. Macam nak kakak saya buat survive tu, itu dia punyalah. Urusan dia. Saya share bahawa 5,000 tau. Cuba compare dengan korang punya yuran. Rasa ramai berhenti dah. Betul tak bang? Itu pun alhamdulillah lah UiTM support sikit lagi. Kesian tengok penangguhan yuran kan. Boleh lagi lah sampai hujung-hujung sebelum final kita tolong. UiTM kalau you tengok mengalir mata dia bantu anak-anak Bumi Putera. Kau mengalir mata kau tengok dia survive kan budak-budak ni, alumni dia ni. Tu yang saya terikat, saya teringin mengajar kat UiTM. Sebab aspirasi membantu anak Bumi Putera yang tak pernah mengenang jasa ITM. Dia akan kata, UiTM apa universiti. Kau akan, ya Allah betul juga no. Betul lah. Kalau kau bayar 5,000 yuran, yes. You can get it. Yes. We can set up for you. The 10 gig punya internet. Memang kau tak payah klik, dia dah pergi dah. Betul tak? Tapi korang bayar berapa? Betul. Mana UiTM nak cari lagi? Dah lah berkongsi dengan semua kampus cawangan. Betul. Janganlah berfikiran macam tu bila jadi student. Kita kena kongsi aspirasi UiTM. Bahawa kewujudan dia untuk membantu anak-anak Bumi Putera yang susah nak belajar tinggi. Ingat pesan saya ni, faham. Bila you bawa nama UiTM, aspirasi dia adalah untuk membawa anak-anak miskin Melayu. Remang bulu roma je, pasal. Korang baru lagi, saya mengajar dah lama tau. Lama-lama saya mengajar, makin jiwa saya makin, ya Allah, banyak juga jariah UiTM buat ni. Banyak bang, sebab tu kebanyakan kejayaan-kejayaan UiTM ni, saya tak tahulah, mungkin doa lah kot orang-orang yang susah mengangkat martabat UiTM. Faham tak? Bukan saya nak kata saya pro kepada UiTM. Bukan, saya dah lama, saya sepatutnya saya masuk UTM dulu sebab saya alumni UTM. Saya terfikir mengakhir 10 tahun mengajak, saya macam ada sebab tu sebelum kita bercakap, we make use of the situation, faham? Tanya dulu orang, kenapa slow internet ni awak tak ada duit ke apa? Hang tanyalah, hang bagi berapa yuran dia? Kau expect 10 gig, kau bayar 300-400. Anak orang kaya tu masuk pakai Mercedes. Bapak bagi kereta Mercedes. Lecturer pakai Viva saya. Waktu bising. Apa punya kampus? Not up to the standard of mine.
Actually, I am the kayangan here. Hang masuk sini buat apa? Kalau hang dah tahu kayangan, hang masuklah dekat mana Lingkup University kan. Yang mahal-mahal. Faham saya tak? So you have to adapt. Kena dah terima bahawa UiTM ni tengah membantu untuk survive. The survival of the poor. Bukan poor and rich. Poor. Ada putra yang poor Okay, faham tak? Following tak sebab apa infra kita macam ni? Boleh sampai tak 10 gig ni? Jawapan je korang doa. InsyaAllah we will achieve that. In 10 years maybe. But 1 gig ni dia dah sampai dah. Dengan cerita kalau tak pandemik tu lah. Orang kata next year sampai dah 1 gig. Seluruh kampus rasa sekarang pun dah sampai 2 gig dah. Saya rasa internet LAN di bawah infrastructure pun dah sampai 2 gig punya infra lah Maksudnya evolution yang ketiga. Doa banyak-banyak. InsyaAllah UiTM dia akan sampaikan untuk kebaikan semua student dan semua. Tapi doa, jangan bising. Jangan terlalu banyak bunyi lah sebab kita tengah usahakan ke arah itu. Dan we will achieve that within 10 years insyaAllah. Sabarlah. Kalau korang dah tak ada pun korang kira macam Alhamdulillah lah aku dapat grad dengan kelajuan 100 Mbps tu pun aku cemerlang juga. Okay, habis wired done. So saya nak pergi pukul 11 wireless bahagian kedua. Ada soalan? Senyap benar ni. Ada soalan tak? Tahu senyap. Ada sir. Bising kan? Bising memekak dulu kat college ni semua benda kau macam-macam Belajar dia tekam dengan sekamar pun kau diam Abang kau terdiam, jangan kau memekak pula. Kau yang tahu dia tekam, kau pergi provoke member-member yang tak tahu. Betul lah aku ni tak puati dia ni. Kau dia tekam je budak. Kau tak cerita ada. Sebenarnya macam ni lah. Aku kan nak tunjuk hebat sangat. Aku belajar dia tekam ni. Benda macam ni kena set up berapa bintang dah firewall. Dia punya backbone. Kau tiap backbone. Backbone apa, tulang apa benda, tulang belakang kau ni. Dia pun tak faham. Tak payahlah aku cerita kau. Lantak kau kat situ lah. Dia pun tak tahu sebab kau yang tahu. So bila kita tahu ni, kita makin tawaduk. Nampak? Allah tu ajar kita bila kita tahu tu makin tawaduk, makin merendah diri dia. Ya Allah, aku tahu rupanya patutlah macam ni ya Allah. Sebab tu tujuan kita belajar makin merendah-rendah. Makin rendah kita ni nampak macam makin banyak benda aku tak tahu punya. Selama ni aku duk pergi nak je semua nafsu serakah aku ni. Rupanya macam-macam yang kau tunjukkan Allah dalam ilmu ni. Kita nak ambil daripada situ. Yang kita nak bantu. Mana yang kita boleh bantu dengan daripada teknologi yang kita belajar. Itulah seorang ummah yang baik. Faham? Okay, wireless. Siapa yang berminat nak set up wireless? Wireless employ je kan? Semua pun kutuk wireless ni. Wireless tak dapat je. Wireless slow je. Tak payah nak college wireless. Buat assignment tengah malam lah. Pukul 2-3 pagi orang tak ada lah. Saya dengar cerita semua. Betul tak? Kutuk wireless. Pensyarah pun ada kutuk. Saya satu je lah saya cakap. Bila saya belajar dia tekom. Bila saya mengajar dia tekom. I really realise that. Betul tak? There are limitation. Dia ada had dia. Constraints dalam sesuatu teknologi yang kita nak apply. Melainlah kalau kau memang kaya raya macam Brunei ke apa kan. Kau petik jari sampai. Boleh set up. Ni tak boleh nak kena cari dana. Mana nak cari dana lagi. Orang percaya tak kat kita. Ada grant tak. Research kita banyak tak. Ada innovation tak. Orang percaya tak kita untuk consultation industry. Percaya tak kat kita nak labur grant kat kita. Kan? So there's a lot of thing yang kita kena fikir on behalf of academician. Nak jana income lagi. Nak buat research lagi. Nak mengajak ODL lagi. Han tak nampak mesyarah ni macam muntah tau. Ini dua hal rasa saya pula ni. Korang dengar lah. Macam kan. Cari jana income, buat research, buat innovation, cari duit masuk ke UiTM. Apa ajar DL lagi budak hampir jam semua tak nak masuk kelas. Apa kiri kanan suruh pergi jam. Bang, UiTM ni di antara pensyarah dia multitasking bang. Dia boleh buat semua benda tapi kau kesian tengok dia. Di satu ketika kau tengok, ya Allah,
Banyak kerja pensyarah ni daripada dia macam pakcik aku cikgu macam sampel goyang kaki buat kebun kerja dia. Yes. Bukan saya nak kutuk cikgu Kakak saya cikgu. Faham? Saya pensyarah. So saya tahulah cikgu, guru dengan pensyarah. So kita orang pendidik lah, kita orang bertukar idea, saya nampak lah macam tu. Tak juga lepak. Saya tengok cikgu pun banyak kerja sampai ke petang lah, jam lah, otak stres juga. Sama lah. Tapi kita ada lebihan kerja lagi. You have to do extra dengan student activities, dengan khidmat masyarakat. Pasal dengan nak tengok budak ODL, nak tengok assignment budak lagi. Pasal tak? Dengan budak PDPR dekat rumah. Sebab tu jangan kau cari pasal dengan pensyarah. Kau buat apa yang dia suruh. Dia dah stres lah kat situ. Korang pun stres kan, faham lah. Kau kena ingat bila kau kata kau stres, ada berjuta orang akan stres sama macam kau. So benda tu dah tak boleh nak cakap lah tak. That's normal lah. Saya tak boleh nak keluar. Saya tak boleh sebab apa? Semua orang stres. So nothing to it. Jangan. Baik, wireless. Siapa yang best dengan wireless ni? Busuk. Kau ni macam suka set up wireless, hack wireless lah. Internet pun crack wireless cracking. Pergi dekat, pergi dekat Starbucks, kau hack orang punya wireless. Pergi kat college, kau hack wireless orang tu lah. So, diorang kata? Mana ada sir? Bukan saya baik kalau baik orangnya. Biasa kalau orang gila, dia tak mengaku gila kan? Sir, saya gila sir. Mana ada orang gila mengaku gila? Betul ke? Orang baik mengaku baik. Jarang so cakap saya insyaAllah saya okey. Saya kalau saya buat pun saya tak beritahu sir lah. Saya kena tangkap seorang. Kan lah. So lebih kurang macam ni lah. So bila kita ada ilmu wireless ni satu teknologi yang memang sepoi lah bagi saya. Macam tadi saya kena fikir nak set up standard internet kan. LAN wired, saya kena fikir cabling. Saya kena fikir topologi. Tak apa-apa show pula, tak nampak muka saya kan. Saya duk pergi tunjuk tangan ni. Okay, so maksudnya macam ni. Bila kita fikir wired, kita kena fikir backbone. Nak beli backbone jenis fiber coax kan. So kita kena fikir banyak benda lah. Infra dia. Nak set up transmitter lah, tu transceiver, internal transceiver nak connect tu, nak kena pakai dia punya standard implementation protocol dia dan sebagainya. MAC sublayer semua tu. Banyak benda lah wired tu. Tapi bila kita cakap pasal wireless, dia satu benda yang macam mudah, tak payah tarik kabel je. Set up wireless lah. Janji signal wireless tu sampai. Yes. Sebab tu sekarang ni the fastest growing technology untuk set up LAN adalah wireless. Communication wireless tu memang dia dah, orang kata apa dia dah menyebabkan teknologi wired ni orang dah tak nampak lah. Dia dah macam overshadow lah. Itu bukan disebabkan oleh kesilapan wireless. Disebabkan oleh dia punya demand dia. Demand untuk kita connect devices without cable lah. Itu dia punya main dia. Ni yang saya nak bawa kat korang ni. Maksudnya kita nak set up, nak connect device tu tanpa ada kabel. Itu yang menyebabkan mudah kita pakai wireless LAN dalam campus, dalam buildings, different many public areas yang kita offer untuk wireless LAN lah. Especially on the public. Sebab kita senang, ad hoc kita boleh set up. Tak perlu nak tarik kabel lah, nak buat fiber optics lah, nak buat bus lah. So kita terus ad hoc wireless network, set up terus dia jalan. So that's why wireless is now is the fastest moving lah. Teknologi yang growing kalau orang kata 5G. So 5G tu dah kira dia dah compromise lah So kita dah nampak keperluan 5G. Because boleh senang nak set up. Baik. So what about the architecture sir? Macam mana architecture dia? Okay, architecture untuk set up wireless senang je. So all the nodes yang nak kita wireless kan, so dia boleh connect secara ni kalau wired dia kena connect kabel lah Ni kena kabel lah. Kena connect pada star lah, central dia. Okay, kalau wireless dia ad hoc network. Ad hoc ni maksudnya tak perlu kabel lah. Dia ada wireless adapter, betul? Dia ada wireless adapter. So adapter ni dia boleh communicate.
secara ad hoc. Secara mengejut kita set up, dia terus boleh communicate dalam satu wireless LAN lah. Wireless ad hoc LAN. Alright. So, the connection is the wire internet ni. Kalau kita tengok, dia kena connect the wireless router, boleh wired router dia akan pergi internet. Okay. Untuk semua ni dapat internet pula, dia kena connect kepada satu AP. Orang panggil AP lah. AP pernah nampak tak? Kan yang dia gantung kat ceiling tu kan? Betul tak? Yang banyak burung buat sarang kat situ. Betul tak? Korang pernah nampak tak wireless AP, access point? Alah, wireless router lah. Nampak. Dia ada dekat ujung, biasanya dekat floor tu ujung sana dia tarik kan, dia letak apa tu, cencurut tu apa nama? Antena tu kan, budak boleh access ni. Kalau floor tu semua boleh access kepada access point tu. So the access point ni akan menyebabkan all the wireless yang node tadi boleh access secara central lah access point ni, dan dia boleh connect pada router internet dan semua boleh dapat internet. Yang ini tak dapat internet because dia tak ada AP yang boleh connect pada ini dia island lah. Ni dalam ni je. Depa boleh bercommunicate. Yang ni dia boleh pergi ke internet sebab apa? They are connected to one access point that connect to the internet router. So all of this one is can consider as wireless internet router. Wireless internet connection depa dapat. Okay. So what happens is ni saya tak sentuh lah. Okay. Tak apalah, saya cerita sikit. Okay. Contoh dekat ada case saya punya AP lah access point saya tu saya gantung tinggi dekat bangunan lah. Ni ada satu bangunan, ni ada bangunan pendek sikit. Ni college HR, ni ATS lah. AP saya tu duk gantung dekat atas pokok mana, dekat atas pasal tak dekat rumah rektor tu kan, ada tangki air kan. Faham? Tangki air. So saya letak AP kat situ. So SR ni tinggi, dia boleh dapat lah connection tu dah. So yang ini dia tak boleh dia tak boleh sampai kat yang rendah ni. Pasal tak? Tahu tak kau? Itu yang case hidden terminal tu. Ni lah contoh dia. A ni dia boleh connect dengan B, tapi dia ada satu macam pokok ke apa, ada dinding konkrit lah. So dia tersembunyi kat C. So B dia tak boleh communicate dengan C. Dia hanya boleh melalui A dengan A baru boleh pergi B, C. So A can talk to C, A can talk to B, but C cannot talk to B because they're hidden. Dia tersorok di bawah konkrit tu. Antara AP tadi lah dia tak sampai. Faham tak? Signal ni kan dia boleh udara tu yang korang tak belajar. Signal ni pun dia kena manjat bang. Dia tak boleh tembus konkrit Macam ni kan dia boleh tembus kan. Contoh kan dia boleh tembus ni. Bang, signal wireless ni dia tak boleh tembus konkrit bang. Dia kena bergerak atas konkrit. Dia kena lalu. Bukan lalu. Dia bukan lalu konkrit Dia bukan signal yang kuat pun macam laser tau. Dia kena naik atas konkrit bangunan tu, baru dia pergi. Faham tak bang? Sebab tu ada hidden station terminal. Dia tak boleh lalu konkrit. Dia kena lalu ke atas konkrit ni. Nampak? Ataupun dia kena lalu sebelah ni. Faham tak? Faham saya. Sebab tu jangan kau kata, aku kena panjat lah Yelah macam kes yang budak tu, pasal tak? Budak mana tu yang dia nak dapat wireless tu kena panjat pokok? Sabar. Dia kena panjat pokok paling tinggi sebab kalau pokok lain tu besar-besar, line tu, line internet dia tu, dia tak sampai lah sebab dia line signal tu dia akan tak boleh go through pokok tu pun, medium tu tebal tu. Dia tak boleh tembus pokok tu kan pergi kat budak tu. Tak boleh. So budak tu kena panjat pokok yang jadi perantara transceiver transceiver dia punya line tu. Tak tahulah Celcom mana, dia gantung kat mana puncak gunung ke apa. Kalau banyak pokok antara pertengahan gunung dengan pencawang Celcom tu, tak dapat budak tu. Sebab dia tak boleh tembus pokok. Benda-benda yang konkret dia tak boleh lepas. So dia kena memanjat. Signal tu akan panjat atas pokok-pokok. Memang. Dia janganlah kita nampak dia memanjat pakai tangan. So dia akan curl naik atas pokok sampai ke budak.
Budak tu kena pergi ke satu ketinggian yang pokok-pokok lain lebih rendah. Bayangkan, tinggi kot. So kita pergi ataupun cantai pokok-pokok tu, nanti dia clear kan. Ada satu kes tu dia pergi kat, dia buat assignment dekat tepi pantai. Dekat Terengganu kot, saya tengok dekat mana, YouTube saya. YouTube dia pergi, dia kalau assignment dia ODN ni, dia akan pergi start motor dia daripada rumah dia tak sampai dah. Dia akan pergi, akan buat satu setup, satu kemah. Dia buat assignment atas, dekat tepi antara dua pokok tu, dia set up tu kemah. So dia dapat internet kat situ. So saya tengok, wish, ya betul ni budak ni. So kalau kau bayangkan hujan kat tepi pantai tu, kesian lah budak tu. So kita appreciate lah apa yang kita dapat. Baru hujan sikit dekat luar rumah je, internet problem. Baru internet problem, internet hujan kat luar bang. Ni budak ni start motor, bawa laptop pergi tepi pantai bang. Panas bang, pukul 12 tengah hari tu, kau ingat pantai ni, weh, boleh hitam jadi tiap hari tu tak? So kau appreciate sikit, ada budak dia kena buat macam tu Sebab line wireless ni, the 4G ni dia tak cukup kuat sampai. Dia punya bandwidth tak besar. 802.11. So kalau kita tengok kat sini, dia ada berapa jenis wireless ni? Dia ada public user system Wi-Fi lah. Kalau public dia pakai Wi-Fi wireless LAN dia pakai wireless LAN. Dia kau samakan juga Wi-Fi college. Salah bang. Wireless LAN college. Wi-Fi Starbucks. Ya betul. Wi-Fi Starbucks dia public. Faham okay. So macam mana nak set up? Okay. Set up dia senang. Satu nama dia BSS, Basic Service Sets. Satu lagi ad hoc. Okay, kita boleh set up secara mana-mana PC dalam laptop yang ada wireless adapter ni. Kita boleh set up satu Basic Service Set ni, satu architecture lah. So kita kena beli satu wireless router wireless access router ataupun AP kita lah. Semua akan boleh communicate kat sini. So kita boleh communicate semua dalam ni lah. Okay. Ataupun kita boleh set up ad hoc. So semua ni akan jadi master and slave lah. Seorang akan jadi master, yang ni semua slave. Ad hoc dia boleh connect melalui master ni. So boleh juga basic service set. Extended pula apa? Extended dia macam UiTM setup. So dia ada satu internet server gateway. Ni semua kabel lah. Ni kabel, ni router, router, ni kabel. Pasal tak? Korang punya access point AP tu, AP yang dia gantung dekat speakers corner, dekat college semua tu, dia akan tarik kabel tu daripada gateway, internal gateway kita lah, yang akan connect pada server internet, semua akan dapat. So our AP ni akan jadi main distributor saja. So dia kena ada architecture is LAN lah maksudnya dia pakai star kepada router kepada server kepada internet lah kat sini. Alright. Sorry, server gateway betul. Dia pergi internet. Okay. So ni contohnya SR, ni TS, ni Perindu contoh kan. So semua ni adalah BSS yang saya set up kan macam tadi tu. Saya set up individual semua satu LAN lah Okay, wireless LAN. So semua akan link kepada AP ni akan link kepada central router. Semua akan dapat internet. They can share each other punya connection. Diorang boleh nampak antara satu dan macam VLAN lah. VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 ni. Dia konsep macam VLAN lah. Tapi kita pakai apa? Wireless. All of this LAN is using wireless connection to the AP, and AP is wired to the central router and the server. Then okay. So yang ni dikenali sebagai apa? Extended. Sebab extended dia pakai BSS, dia gabungkan semua BSS menjadi satu infra. Following tak? Following sir. Following sir. Jawablah. Saya nampak ni cakap seorang-seorang kan internet lag lah apa benda bising pula kat situ. Okay, so ini saya tak sentuh Okay, ni ada satu addressing lah yang saya kena ajar sikit. Takut keluar lah soalan final ni. Okay, wireless ni dia ada satu addressing punya flag lah. Senang cerita kita pakai addressing flag
Kalau korang buat hacking pun sama juga. Dia ada addressing flag mechanism. Mekanisme addressing dia pakai. Okay, macam mana dia gunakan address tu untuk dia connect. Okay, kalau korang boleh faham lah. Okay, tengok ni, boleh tak? Okay, case yang pertama ni akan refer pada flag addressing flag wireless punya addressing ya. Wireless addressing flag. Dia pakai flag lah Flag yang pertama ni dia pakai ni flag dia. Flag dia adalah case yang pertama ni 00 lah. This is the flag addressing mechanism flag yang dia pakai. Okay, apa maksud dia 00? Baca sini. Address yang pertama adalah destination nak pergi mana. Address kedua adalah source wireless router yang mana. Dan BSSID ni adalah untuk yang ketiga. So ID perantara Okay, kita tengok apa maksud dia. Ni adalah ad hoc kan. Tak ada AP betul. AP tak ada. So addressing yang dia pakai adalah dalam flag tu, addressing mechanism flag wireless ni dia akan letak 00. 00 ni menerangkan apa? Okay, address yang pertama kau kena letak address destination ni. Dalam flag tu. Destination apa? So dia kata daripada A nak pergi kepada BSS B. Dalam BSS yang sama lah. So A nak pergi kepada B. So ni ad hoc tak ada. Okay. So nak pergi ke mana? Address mana? Mana? B lah. Betul? Okay, dia akan cakap apa? Daripada mana? Apa address dia? Ni yang kedua A. Dan BSS ID, biasanya perantara ni tak ada apa-apa sebab dia tak pakai AP lah. Ni kalau ada AP saja baru akan muncul kat sini. AP. Ni tak ada sebab ni kalau kita nampak BSS ID 0 ni maksudnya dia ad hoc lah. Okay, following tak? Following tak? Following sir. Kalau address mechanism jenis 01, baca. Ni case kedua. 01 ni kalau address flag dia 01 wireless ni. So kalau 01 flag mechanism ni dia buat apa sebenarnya? Okay. Tengok lah kat sini. Dia dah cerita ni. Destination flag yang pertama adalah untuk address yang pertama at destination. Ni. Maksudnya A nak hantar ke B. Tetapi dia pakai dia pakai access point. Dia pakai ESS lah ni. Ni kira nampak macam ESS lah. Okay, tapi dia kena connect kepada AP. This one has to connect AP. So kalau kita tengok address pertama nak pergi mana? Oh, B. Yang kedua SSID dia, betul tak? Sebab dia ada AP. So sending AP. AP yang mana? Ni maklumat dia ada kat sini. Dan daripada mana? Daripada E. Nampak? Ni empty lah. Nampak? Faham tak tu? So dekat sini kita dapati bahawa untuk kes kedua, flag 01 ni menunjukkan bahawa the connection is from one BSS to the other BSS melalui distribution AP. Itu conclusion dia. Kalau kita baca flag tu, oh ini SS. Dia lalu AP satu. Nampak? Nampak tangkap tak? Nampak tangkap tak? Baik sir. Flag 10 apa pula? Case 3. Ni flag 10. Dia menerangkan apa? Receiver AP, source destination. Dia akan cakap apa? Receiving AP. AP akan menerima. Dia akan ada address pertama. So datang daripada mana? Maksudnya datang daripada satu BSS. AP ni akan terima. Maksudnya dia tak keluar lah. AP ni akan terima daripada mana? Daripada A. Dan dia nak hantar ke nak hantar ke B. So dalam kes ni kita dapat ni apa beza lah dia kes 1 dengan kes 3 saya nampak. Macam sama je. Macam sama je. Lain. AP tu dalam yang ni AP ni dalam mana? Yang ni AP ni dalam BSS yang sama dengan B. P. Tu beza dia bang. Yang ni AP ni dia sama dalam BSS dengan E. Pasal?
ni. Memang dia hantar ke B, tapi AP tu, locality AP tu dia dalam regional BSS A, faham tak? Dia akan pakai address 10. Kalau 01, regional locality AP tu berada dalam B yang akan menerima. Wireless packet tu lah. Yang kalau 10 address mechanism, AP tu dalam sending. Dia receiving AP, dia akan berada dalam sending punya node. Betul? Betul tak? Betul. Betul lah. Okay, satu-satu apa? Receiving, sending dengan destination. Ni siapa nampak tangkap? Receiving. Okay, so maksudnya setiap satu ni dia ada AP dia sendiri. Dia tak kongsi. Nampak? So B ada AP dia, A ada AP. So the interacting between the APs ni lah within the distribution system akan berinteraksi. So AP2 receiving, AP1 sending AP, barulah dia akan pergi mana daripada mana tak. Tu dia pakai address 11. Okay, so korang kena hafal sikit lah kot ni. Aku nanti tak faham pula benda nak terang dari sisi mekanisme nanti. Dia ada keluar ni soalan ni. Soalan saya takut A dengan B lah. Part A dengan part B. Okay, following? Following tak? Following sir. Faham kan? Nampak so dia mekanisme dia macam tu lah dalam wireless. Kena tahu AP tu locality mana, nak hantar ke AP tu dekat mana, ke mana, ada AP tak ada AP ke? Kalau tak ada AP, ad hoc dia macam mana? Address yang menerima apa, address yang menghantar apa. BSSID tak ada lah. So kalau ada AP, maksudnya between the BSS to the other BSS is ESS lah. Tapi kena tengok pula condition AP tu dalam locality BSS yang mana. Itu saja. Betul tak? Kalau mereka dua-dua ada AP, dia akan jadi 1-1. Betul tak? Between the AP dia punya apa nama tadi, AP punya sending dengan AP punya receiving. Then dia akan tengok node. Itu saja. Addressing mekanisme dalam wireless tu macam tu je. 00011011 flag dia tu. So kalau dia pakai flag tu korang dah kena imagine macam mana apa benda yang flag ni buat dalam wireless, mekanisme wireless. Korang kena tahu gambar rajah ni. Figure 15.11 ni tengok kat e-book. Kalau soalan tanya lah. Got it? Dapat sir. Okay, and the last part is 11.5 lah. Bluetooth is actually a wireless lah. Ini ramai pakai lah, betul tak? Nak connect dengan device yang dekat-dekat, nak share music, nak print, Bluetooth printer. Bluetooth ni kalau itu macam-macam gadget lah tapi dia kenali sebagai Bluetooth. Architecture dia lebih mudah lah. Satu Piconet. Piconet ni adalah range dia tak seluas macam wireless LAN tadi. IEEE 802.11 yang tadi tu 802.11 itu wireless LAN lah. Wireless LAN. So Bluetooth dia tak pakai standard ni. Dia pakai Bluetooth punya standard lah. So Bluetooth ni kita boleh set up. Kalau kita ada Bluetooth punya adapter our laptop, so we can set up the Bluetooth punya connection. Semua boleh dapat. Tapi syaratnya dia punya station tak boleh lebih daripada 7 dalam satu bilik. So kalau kita nak set up, satu akan jadi master, semua akan jadi slave. Then all can connect to the master and we can get the Piconet connection for Bluetooth lah. So tak boleh lebih daripada 7. Kalau lebih, satu akan kena kick lah. Kena keluar daripada tu, dia tak dapat connection lah. Lebih kurang. Scatter pula dia adalah combination of 2 Piconet. Piconet ni maksudnya saya set up satu kat sini. Ni master ni slave lah. Secondary Tapi bila saya secondary saya tu dia berada di tengah-tengah bilik. Pasal tak? Macam kita buat seminar macam mana. Korang tak pernah pergi pula seminar. Seminar ni kan kita ada banyak hall lah. Satu hall ni ada presentation, yang hall ni. So dia ada dekat-dekat hall tu lah. Tapi urus dia akan berada kat sini. Tak? Dia ada kat tengah-tengah ni. So dia akan jadi slave kepada Piconet yang sini. Tapi dia jadi master kepada Piconet yang kedua ni. Got it? Dapat. Dia jadi luas lah. Maksud Piconet tu berkembang, master, slave akan jadi master akan jadi slave. Dia berkembang, dia jadi besar. Padahal dia satu Piconet dulu.
P-connect kau slave aku master tau. So kita connect lah. Okay, jadi lah satu. Tapi sana nak contact Okay, tak apalah. Aku lantik kau jadi master sekarang untuk yang P-connect sana. Yang sana pula dia ada master dia akan link kepada slave yang situ. Slave situ dilantik menjadi master untuk P-connect yang dia jadi panjang. Faham tak? So dia jadi scattered lah. The scatter net between the P-connects and among the P-connect from the slave akan jadi master to the other P-connects. That is the scatter net in Bluetooth Dia punya architecture in the Bluetooth. Okay, Bluetooth ni ramai juga pakai lah untuk ad hoc Kita tak buat selalu kecuali kalau kita terdesak untuk set up. And then we can set up the short range lah short distance punya communication untuk Bluetooth boleh lah Kita printer, kita punya whatever device gadget yang kita ada untuk Bluetooth jam-jam smartwatch semua tu lah our handphone handphone semua Bluetooth lah Okay, cara communication dia adalah untuk Bluetooth ni secara single. Okay, pasal tak? Okay. Contohnya tadi master ni satu slave. Inilah cara dia communicate. Okay ni. Ni dengan ni. Ni cara communication ni macam mana? Ni. Ni. So pada waktu yang pertama boleh ni 30 waktu pertama lah. So dia akan hantar, primary akan hantar pada secondary. Waktu yang kedua secondary akan hantar kepada primary. Tu dia bertukar-tukar. Pasal? So dia berlanggar tak? Tak berlanggar. Tak berlanggar lah. Dia tak akan jadi CSMB lah. Collision sense multiple action yang kita belajar tu. Sebab dia ada waktu dia. First primary akan cakap, okay kau standby aku nak hantar satu ni. Okay boleh. Slave cakap, silakan. Okay dah hantar. Okay master, saya nak hantar sekarang. Boleh aku dah hantar. Okay dia hantar pula. Masa yang kedua. Masa ketiga, master ada apa benda hantar tak? Ada aku nak hantarkan kau ni. Tu dah masa ketiga. Masa keempat, slave katanya, master saya nak hantar satu boleh? Boleh, silakan. Dia bertukar-tukar. Dia ikut dia punya time tu. Okay? So dia nama dia single secondary communication dalam P-connect ataupun Bluetooth. Okay. Sir, kalau one to many tu macam mana pula sir? Sir, kalau case tu kalau satu-satu saya tak. Ni master slave ni kalau tapi kalau case yang macam ni macam mana je? Banyak ni. So jadi one to many. Okay. One to many tak perlu risau. Cara dia communicate sama juga. Sama. Dia bergilir lah. Nampak? Nama dia multiple secondary communication in Bluetooth. Ataupun Bluetooth multiple secondary. Okay. Cara dia buat macam ni. Okay, contoh ni master. Ni slave satu kan? Ni slave dua. Okay, so contohnya dia communicate antara dua slave lah. Dia antara, ni lah contohnya ni dengan ni satu. Ni dua kan? Dia nak communicate antara dua slave ni. So dia pakai multiple secondary. Okay, cara dia macam mana? Okay, sama macam tadi. Masa yang pertama, dia akan reservekan untuk master hantar kat slave yang pertama. Masa yang kedua, slave yang kedua akan, yang pertama akan hantar pada master. Tetapi, masa yang seterusnya, 3, slave akan hantar pada, master akan hantar pada slave. Dan slave ni, 2 ni akan hantar pada master. Nampak tak ada bergilir? Nampak tak? Nampak sir. Sekarang saya bagi contoh kahwin banyak kan korang marah pula kan. Ni sekaman ni lain macam ni, dia punya makam dia tinggi ni, dia macam nak kahwin 2 ke apa. Bukanlah maksud saya macam tu. Kalau contohnya isteri dia ada ramai, ni kes ni isteri 2 lah ni betul. So dia bergilir lah, dia pergi rumah 2 hari, dia rumah isteri pertama, hari yang ketiga, 4 isteri kedua, kan dia bergilir kan. Dia macam tu. Dia bukan menggalakkan poligami tau. Kan sat lagi kan, wah ini bahaya weh, sat lagi budak perempuan marah kan, apa benda semua dia cerita apa benda. Tak, ni analogi saya cakap. Contoh macam tu lah. Kalau adil, kalau tak adil, lekat dekat slave satu je lah, manjang sampai ujung tu. Sat lagi isteri kedua ni sampai makan periuk lah lagi, betul. So basically lebih kurang macam tu.
Faham tak? Orang perempuan ni. Dia kata ni contoh yang paling aku bengkak dengar tau. Tak masuk? So, Saya tak ada komen saya. wah, dia kata jangan weh aku tak komen saat lagi jam, aku tak kahwin aku tua weh. Nah, budak-budak perempuan benda-benda macam poligami ni bahaya sikit sebab dia sensitif sebab dia memang tak nak berkongsi, faham dalam kes tu. Saya no komen lah, ni saya bagi analogi. So maksudnya if you got 2 wives, bahaya kan. Jam sikit lagi masuk analogi isteri pula ni. Okay, if you got 2 wives and you got 2 houses kan, yang kita ada 2 family yang berbeza lah so kita ada 2 anak dengan ni so kita kena balik rumah tu. So rumah pertama ni saya akan connect kat sini dan yang pertama ni boleh connect. Okay, so maksudnya if you got one slave to connect with master punya Bluetooth, master ni akan send paket kepada slave yang pertama dan masa yang kedua, slave yang kedua akan hantar kepada master Lepas tu giliran master hantar kepada slave yang kedua, slave kedua akan hantar kepada master. So this is actually one to many communication. Nama lainnya adalah multiple secondary communication in Bluetooth. Single tadi dia satu lah. Ni isteri satu lah. One wife lah so dia boleh ikut. So dia kata okay, hantar paket waktu pertama. Yang kedua, slave akan hantar pada master dan seterusnya master. Dia tak akan berlanggar lah. There's no collision akan berlaku. Sama juga dengan multiple secondary. There are no collisions akan berlaku because every time slot is reserved for one communication antara master and slave. Perasan tak? Master slave, slave master. Master slave, master. Okay, following. Following sir. So contoh tadi macam marah sikit lah orang siswi ni memang marah orang perempuan ni apa. Itu sekadar berkongsi analogi lah. Tak ada kena-mengena dengan hidup dengan mati kalau dia kata poligami sebagainya tu. Contoh sahaja, tak ada kena-mengena. Okay, yang terakhir 11.30. So I will conclude the chapter by presenting on the connecting devices. Ni tak ada apa lah mereka-mereka yang dah lalu buat webinar dengan saya pun dia dah nampak. Okay, sir ni nak faham tentang apa sir kalau connecting ni. Okay, connecting ni maksudnya anda kena kuasai dari segi devices yang digunakan untuk connect. Connect the network lah. So biasa kita connect gunakan apa? Untuk star kan. Switches, routers especially on the star lah star topology. So these are the devices yang akan membantu kita connect all the devices yang ada dalam network. So commonly hub dulu kita pakai banyak lah tapi dia tak berapa bagus sebab ni hub ni dia tak boleh nak punctuate dia punya signal tu kadang-kadang drop lah. Saya tak suka beli hub sebab hub ni dia bridge lah, betul lah. Dia can bridging the network but dia lemah sangat dia punya network pun regenerate dia punya signal slow, bandwidth dia tak berapa bagus dan susah lah. Saya macam very slow lah So dia kadang-kadang dia nak hantar tu pun tak sampai dia tak smart dia dummy. Dia macam dia dumb lah, dumb terminal lah So dia tak berapa bijak Tapi orang suka switch. Sebab switch ni dia smart. Dia regenerate signal, dia boleh tahu nak hantar ke mana based on the MAC address dan sebagainya ni contoh switch. Switch ni dia beroperasi menggunakan switching table sebenarnya. Kalau korang pakai satu switch tu dalam packet tracer tu, sebenarnya dia hantar semua PC-PC yang connect pada switch punya port tu kan. Dia pakai table ni sebenarnya kalau korang tengok dia pakai MAC address sebab dia pakai layer 2 lah. Dia pakai layer 2. Kalau layer 3 dia pakai IP. Pakai IP address So ni layer 2. Switch ni dia beroperasi pada layer 2. Router beroperasi pada layer berapa? Siapa pandai? Router. Hello. Layer 3. Layer 3 lah ada routing. Dia pakai IP. Dia route pakai IP. So kalau ni dia pakai MAC physical address layer 2 lah. Switch tu layer 2 lah. So bila orang tanya soalan jangan kau gelabah pula. Switch ni layer berapa kalau aku pakai device switch ni? Ini yang pergi kepada chapter 2 dulu. Sebab tu lah pakai MAC address. Kalau pakai switch ni pakai MAC address dah boleh hantar dah. Yes. Kalau aku pakai router pakai layer 3 sebab dia perlu IP untuk route packet tu. Itu saja kan kalau budak boleh link chapter 3 dengan chapter yang last, chapter 9. Chapter 3, chapter 2. Dia boleh nampak
Oh, ini baru aku tahu. Connection OSI layer dengan connecting device. Budak kat situ dia boleh nampak macam mana dia nak buat. Kalau pakai switch, pakai IP ke pakai MAC address? Dia dah nampak, oh pakai MAC address. Aku pakai router ni, network aku. Pakai IP ke pakai MAC address? Pakai IP lah. Boleh juga combine dengan MAC address. So itu orang yang faham addressing dalam OSI layer tu. Budak yang tak faham satu apa benda pun dia tak tahu. Addressing apa nak pakai kalau pakai switch, addressing apa nak pakai kalau tak pakai router, addressing apa nak pakai kalau pakai hub. Semua dia tak tahu. So macam mana kau nak connectkan device tu? Makin senyap. Makin tak faham lah. So sepatutnya kalau dah belajar dengan saya sampai chapter terakhir ni dia makin nampak. Sebab tu aku boleh connect dengan switch ni, aku boleh buat star ni. Pakai address MAC lah, pakai MAC address. Okey, contoh macam ni dia buat. Okay, tengok. Dia akan lalu port kan. Pasal macam saya activate dalam packet tracer tu saya akan pakai FA0, FA01, betul? 03 saya pakai port lah. Switch kat, ni yang itu saya pakai router kan. VLAN pun saya pakai port saya pakai VLAN. Kalau saya pakai VLAN pun saya pakai port mode access VLAN interface FA01 access VLAN 10. Saya buat dekat saya punya configure switch. Okay, cuba tengok ni. Ni siapa punya MAC address? Siapa punya MAC address? A kan? Okay, A dia akan lalu dekat switch port mana? Dia akan lalu port 1. Kalau saya nak hantar kepada C, dia akan ikut laluan mana dalam switching table ni? Port C 3. apa? Dia akan departure port, receiving port. So dia akan lalu sini. Dia akan ikut ni. Dia punya bijaknya swing dia akan ikut laluan. Dia tak ikut sebarangan. Dia akan keluar kat port ni dan dia akan masuk kat port ni. Dia akan pergi kat sini. Sebab ni address destination. Yang ni source. Betul? Okay. Let's say saya nak hantar B kepada D macam. Ikut laluan mana? Ambil yang ni. Betul? Keluar kat port 2. Masuk kat port apa? Port 4. Port 4 dia akan pergi sini. Destination. Source. So dia ada dua port yang berbeza. Dia akan ikut. Nampak? So this ada switching table yang switch akan ikut. Ikut apa? Ikut the constituent punya MAC address. Physical lah. Physical address ni yang mana sih? Ya Allah, layer 2 lah bang. Dah belajar. Sir, macam mana sir physical? Dah pula. Kita dah kena patah balik chapter 2 kan. Memang hancur lah budak tu. Faham Following? Following saya. Faham tak? Yang ni dah belajar lah. Dulu belajar ni. Ni dah keluar dah. Korang tak belajar dah Yang ni best belajar. Looping problem. Boleh kira course assignment ni. Senior semua belajar tu saya ajar. Oh best belajar ni. Ni korang tak belajar dah. Ni dua ada soalan memang semua CS tak kita jawab lah. Contoh dia ada 5 switch kan. Dia ada 4 LAN. Dia nak tahu, dia nak ikut laluan switch yang mana satu tu tak? Korang kena kira course assignment. Dia nak lalu jalan yang mana sih? Sebab ada 5 switch ni. Boleh ikut sebelah kiri, boleh ikut sebelah kanan. Yang itu kira dulu. Sekarang tak ada dah. Kita dah buang lah algoritma ni. Nama dia spanning tree algorithm. Ini power bang. Ni budak senior dia belajar. So yang ni dah masuk degree lah. Dia diploma belajar. Okay, router terbaik lah. Sebab dia cover 3 layer device So dia berada pada layer 3. Operation on the layer 3 because dia pakai IP. So bila kita connect router dengan switch, so on the MAC address we translated to the IP address. Sebab IP ni akan NAT akan convert kepada public IP, nak pergi internet lah. So router akan digunakan untuk translate from the layer 2 punya address mechanism kepada IP layer 3 lah agar boleh connect. Okay, VLAN kita dah belajar dalam kita punya switch. So VLAN ni tujuannya adalah untuk virtual
connection saja, local network ni tanpa ada physical wiring. Ni memang trend lah sekarang ni. Sebab kalau tak saya kena tarik kabel. Betul. Saya kena tarik kabel bila saya buat VLAN kan. VLAN 1, VLAN 2. Saya kena tarik kabel banyak lah. So sekarang ni orang pakai VLAN software je. So install dekat mana? Install dalam switch tu, CLI dia. So run dia punya software ni dan kita boleh create virtual LAN. Senang. Kalau tidak kena tarik kabel kan. Itu konsep VLAN. So VLAN ni dia akan menyebabkan lebih mudah kita uruskan connection secara virtual. Group-group yang kita nak establish nak buat group yang kecil-kecil lah secara virtual lah. But connection tu kita pakai connection yang sedia ada. The LAN connection yang kita standard kita ada dan we can utilize the connection lah. So mungkin ada yang pakai backbone dekat sini. But then kita switch ni kita configure VLAN punya software lah. Cisco ke. Nanti dia boleh kawal semua VLAN dia kat dalam ni. Tak? So macam PC ni boleh masuk VLAN 1. Dua PC kat bangunan ni dia akan masuk VLAN 1. Mungkin dia group lain. Macam saya pensyarah banyak bangunan kan. Ada blok karyawan, ada yang ada dekat blok B lah. So dia akan masuk dalam satu VLAN. VLAN ni the group dia lah. CS, IM, accounting walaupun dia duduk dalam different buildings. But then they are organized into different VLAN. Group masing-masing. Lain-lain tak ada apa kot. Ni 4G lah. So the 4th generation cellular telephone evolution dah sampai ke hujung. Now we are moving towards 5G lah. Because this one is very dynamic, flexible dan lebih bandwidth lebih besar lah. So dia boleh support lebih wide range of communication wireless yang lebih bagus. Hopefully Malaysia akan sampai. Baik. Silakan. Saya dah habis kat situ. Any soalan tak? So I have wrap up syllabus semua settle lah. Jangan cakap saya tak habis So saya dah cover hari ni adalah the last chapter for today. Dan next week jangan kata tak ada kelas. Jangan bang. Next week ada kelas secara asynchronous. Saya dah akan standby kan dalam Google Classroom tu 2 set final exam. Korang kena buat semasa lecture 2 jam, semasa lab 2 jam. Sama juga minggu depan hari Ahad ada satu slot asynchronous yang kau kena sign attendance. Dia akan pergi kepada Google Classroom buat tutorial dia. Buat dia punya past years. Dia akan tulis past year set 1, past year set 2. So Ahad depan ni kau kena buat past year set 1. Siapkan dalam masa 2 jam, hantar. Ada markah bang. Faham Kelas rap dengar. Remind kawan semua. Hari Khamis minggu depan ada satu set pasti yang kedua. Kena siapkan juga 2 jam, sign attendance dulu. Dia akan bagi link kepada Google Classroom dia tu. Faham kelas rap? Kelas rap. Weh, mana kelas rap ni? Kelas rap? Ada budak ni. Ada. Mana kelas rap kau? Untuk keluar tu sir. Yang lain take note yang lain take note. Yang lain take note. So next week got no have face to face lah. Dah tak ada lah dah. Tetapi ada non face to face punya assessment secara tidak bersemuka asynchronous. Masih diambil attendance, sign attendance, pergi kepada past years, jawab soalan Google Classroom, turn in. Settle satu hari Ahad. Hari Khamis, sign attendance, sama juga pukul 10. Siapkan 2 jam, past years, turn in, maka selesai dah. You punya participation attendance tu settle lah. Until next week, minggu ke-14. So, today, syllabus we have covered all. But kita hutang satu tutorial hari Khamis pagi for chapter 8, our error detection. So siapkan dulu tutorial error detection tu. Saya nak discuss sama-sama. Hari Khamis tu saya akan panggil nama macam biasa. Sistem akan panggil nama. Kau kena share lah kau punya jawapan. Wajib datang. Ada markah tu. Betul tak semua?